Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hasina binti Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Penanti. Di sini saya akan memberi beberapa SOP yang ibu bapa perlu ambil tindakan dan juga patuhi untuk pembukaan sekolah pada 15 Julai ini untuk tahun 5 dan 6 dan juga 22 Julai untuk tahun 1, 2, 3 dan 4. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya terus kepada SOP yang untuk sama-sama kita ambil agar semasa pengoperasian pembukaan sekolah nanti berjalan dengan lancar. Okey, saya mulakan dengan dari rumah dahulu. Okey, apabila bermula di rumahnya, langkah pertama tuan-tuan dan puan-puan harus ambil ialah untuk sema ataupun cek suhu anak pada pagi tersebut, dan ianya harus dilakukan pada setiap hari sebelum anak-anak ke sekolah, iaitu memastikan keadaannya yang sihat. Kalau ada di rumah ada saring suhu badan tersebut boleh guna. Pastikan tidak melebihi daripada 37.5. Jadi pastikan tidak ada gejala seperti batuk, sakit tekak dan sebagainya lah. Jadi bila ada gejala tersebut, anak-anak tidak perlu hadir ke sekolah. Jadi bila keadaan bersih semua, jadi orang kata suhu pun cantik, kesihatan pun elok, jadi bolehlah untuk hadir ke sekolah. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan keadaan anak selain pada kesihatannya, kebersihannya, bajunya, dari segi kasut sekolahnya dan dirinya siap dalam keadaan yang bersih sebelum hadir ke sekolah. Dan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang ada gejala ataupun yang mempunyai masalah kesihatan seperti asma, sakit jantung, ataupun apa sahaja jenis penyakit yang memerlukan penjagaan, diminta untuk memakai penutup muka ataupun mask yang bersesuaian daripada rumah. Dari rumah lagi perlu memakai mask tersebut. Sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang bersih, okey, untuk tidak pakai mask itu terpulanglah kepada ibu bapa. Okey, jadi kepada yang ada gejala, yang ada penyakit yang saya sebut sebentar tadi, diminta untuk memakainya daripada rumah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan dan nasihatkan anak-anak orang kata bersarapan dulu di rumah, kerana sebelum ni kebiasaannya ibu bapa anak-anak makan di kantin sebelum dalam keadaan norma baru ni. Okey, makan di kantin, pagi-pagi datang sekolah makan di kantin. Tetapi dalam keadaan norma baru ini, anak-anak perlu makan, bersarapan dulu di rumah, kerana untuk mengawal tuan-tuan dan puan-puan, kantin sekolah tidak beroperasi. Tidak beroperasi seperti biasa. Jadi itu adalah semasa di rumah. Semasa di rumah. Apabila keluar saja pada rumah, digalakkan tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak sendiri ke sekolah. Tetapi sekiranya tidak mampu, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan hadir ke sekolah dengan menaiki bas sekolah ataupun van sekolah, pastikan SOP anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terjaga. Terutamanya memakai mask. Pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang ke sekolah dengan menaiki bas ataupun van sekolah perlu memakai mask dari rumah dan berada di dalam van ataupun bas memakai mask hingga
ke sekolah, hingga hadir ke sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi saya nak maklumkan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa ingatkan di rumah, ingatkan di rumah tentang penjagaan sosial, tentang cara pergaulan, elakkan daripada bergaul ya sepanjang berada dalam bas ataupun van sekolah. Ya, ini untuk memastikan kata elak daripada berlakunya gejala yang kita tak maulah. Itu SOP dia sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan menaiki bas ataupun van sekolah. Apabila sampai saja di sekolah. Sekarang saya nak maklumkan daripada rumah tadi saya terangkan, dan sekarang saya terangkan pula apabila sampai di sekolah. Apabila sampai di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, di sekolah kita buka kepada 3 pintu. Sebelumnya ada 2 pintu saja, itu pintu utama dengan pintu yang kedua. Sekarang kita ada 3 pintu. Pintu utama. Pintu utama adalah pintu yang di hadapan sekolah, ya, yang berhadapan, yang berhampiran dengan guard sekolah, pondok keselamatan, ya, pondok keselamatan sekolah tersebut. Jadi pintu ini adalah untuk ibu bapa yang drop anak di situlah, maksudnya meletakkan anak di pintu hadapan yang sebelum kebiasaannya memang keluar masuk pun di pintu hadapan. Di pintu hadapan tersebut mungkin anak tahun 1, tahun 2 hingga tahun 6 lah. Jadi di situ ibu bapa yang bekerja yang memang sebelumnya memang menghantar anak pintu utama. Bila sampai saja di pintu utama tersebut, ibu bapa dinasihatkan hadir dengan bersama anak. Ibu bapa dinasihatkan hadir bersama anak hingga ke pintu masuk. Di situ tuan-tuan dan puan-puan ada 2 orang guru bertugas. Guru yang pertama akan mengambil suhu anak, dan guru yang kedua akan catat masa menggunakan stiker, dan dia akan tulis, guru tersebut akan tulis pada stiker tersebut dan akan lekatkan pada anak tuan-tuan, akan diberikan pada anak tuan-tuan dan puan-puan untuk dimaklumkan kepada guru kelas nanti. Jadi tuan-tuan perjelas ya. Jadi apabila suhu diambil oleh guru tugas, jika suhu pada anak tuan-tuan dan puan-puan melebihi daripada 37.5, guru bertugas akan meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk hantar anak. Untuk tidak memudahkan anak tuan-tuan dan puan-puan masuk ke kawasan sekolah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa anak pulang lah, ya. Seterusnya, pintu yang kedua. Pintu kedua adalah pintu yang menempatkan kelas anak tuan-tuan yang berada di blok A, D dan E. Saya ulang sekali ya. Pintu kedua akan untuk dibuka kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang kelasnya berada di blok A, D dan E. Untuk memastikan di manakah kedudukan kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Duk fikir pula mana lah nak letak anak aku, anak aku kelas mana. Jangan risau yang tu, sebab pihak guru kelas akan masukkan dalam WhatsApp kelas atau Telegram kelas plan sekolah, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk sendiri di situ di mana kedudukan kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok rujuk di situ, dan tuan-puan boleh kenal sepasti di manakah kedudukan kelas anak tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di blok A, blok B, C, D, O, E. Jadi untuk pintu yang kedua seperti yang dipaparkan dalam video simulasi ini. Jadi di blok pintu kedua itu akan tertulislah di situ. Kelas di mana blok A, D dan E. Di situ sama juga cara dia, di mana guru
bertugas, ada 2 orang akan mengambil suhu anak tuan-tuan dan perempuan dan juga mencatatkan suhu anak tuan-tuan dan perempuan lah. Okey. Dan juga dia akan bergerak mengikut arah laluan yang telah ditetapkan. Arah belakang yang sehala yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Itu adalah pintu masuk yang kedua. Kemudian saya pergi pula kepada pintu masuk yang ketiga. Pintu masuk yang ketiga adalah untuk murid yang kelasnya berada di blok B dan C. Blok B dan C. Pintu ketiganya di mana tuan-tuan dan puan-puan? Pintu ketiga ni yang berada di berkaitan dengan kantin. Yang berada dekat dengan kantin tu, yang di belakang ya. Di situ memang kita akan letakkan satu orang kata banner lah, menunjukkan di mana arahan blok B dan blok C di situ. Jadi anak tuan-tuan dan puan yang kelasnya berada di blok B dan C akan berada di pintu situ, samalah juga akan diambil suhunya, kemudian dan dicatat suhunya, kemudian akan bergerak mengikut arah yang telah ditetapkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita telah letakkan ya stesen tertentu untuk perakan murid. Sebelum masuk kelas kita akan buat cuci tangan. Kita akan bersihkan tangan seperti yang telah ditetapkan oleh SOP. Contohnya di pintu utama. Pintu utama tu yang akan bergerak, kita akan ada di stesen tersebut. Pintu yang kedua juga pintu ketiga. Di situ guru yang bertugas akan arahkan murid-murid setelah cek suhunya, ambil suhunya dan akan bergerak untuk cuci tangan sebelum masuk ke kelas masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan lagi sekali ya, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan di rumah sentiasa ingatkan anak-anak supaya menjaga penjarakan, jangan orang kata bergaul dengan kawan ya, sebab kita dalam keadaan normal yang baru. Pastikan dalam keadaan sentiasa penjarakan 1 meter ya. Di sekolah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa akan memastikan segala SOP yang telah kita jaga ini, yang telah kita tetapkan, yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, KPM dan juga KKM. Insya-Allah. Dan itu adalah SOP dari rumah hingga sampai ke pintu pagar sekolah. Sekarang saya akan terangkan pula SOP ketika berada dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kelas kita telah letakkan murid-murid pada penjarakan yang telah ditetapkan, iaitu 1 meter. Jadi alhamdulillah kerana setiap kelas tersebut telah mencukupi jarak ditetapkan 1 meter setiap kelas. Sebab itulah ya pihak sekolah telah menetapkan untuk sesi persekolahan kita dibuat seperti biasa, iaitu 1 sesi lah. Maksudnya perjalanan pengajaran perbaran kita, persekolahan kita seperti biasa, iaitu dengan menggunakan modul yang pertama, iaitu 1 sesi seperti normal biasalah. Cuma perjalanan sekolah kita ini, perjalanan pengajaran kita, pergerakan kita adalah bentuk normal baru seperti mana telah ditetapkan mengikut SOP-SOP tertentu. Sekarang kita kepada di dalam kelas. Di dalam kelas, murid akan berada di tempat masing-masing telah ditetapkan, di mana murid apabila berada di situ dia akan tidak ada sebarang pergerakan, hanya berada di tempat masing-masing. Tidak ada perubahan tempat. Kalau tempatnya di hadapanlah, tidak ada kata perubahan tempat. Ya, maksudnya tempatnya memang di situ. Jadi
makan, belajar di situ, kecuali untuk ke tandas. Okey, untuk ke tandas kita ada SOP tertentu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah simulasi yang sekolah akan tunjukkan. Okey, pergerakan keluar masuk ke tandas hingga masuk ke tandas dan keluar ke tandas. Kita ada cara ataupun orang kata untuk mengelakkanlah berlakunya sebarang orang kata jam ataupun masalah semasa keluar masuk tandas itu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri bagaimana kita punya perjalanan kita itu, ya. Okey, jadi itu dalam kelas. Okey, pengajaran cikgu seperti biasa. Cikgu pun masa pengajaran cikgu pun cikgu akan mempunyai segala SOP segi penjarakan, dari segi orang kata pemakaian keselamatan seperti memakai mask dan sebagainya. Okey, jadi di situ pun ya tuan-tuan dan puan-puan yang risau, kita telah tetapkan SOP untuk guru semasa berinteraksi dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, itu semasa dalam kelas. Okey, dan juga saya terangkan juga sudah perjalanan semasa keluar masuk tandas, dan sekarang ni saya terangkan pula waktu rehat. Yang ni yang penting, ya. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah berharaplah ya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk menyediakan makanan daripada rumah. Itu adalah lebih baik. Okey, membawa bekalan dari rumah, bekalan air daripada rumah, itu adalah lebih baiklah. Ya. Okey, sekiranya tidak kata tuan-tuan dan puan-puan tidak mampu untuk menyediakannya, kita faham dengan masalah kerja, kesibukan kerja kita dan sebagainya. Jadi pihak sekolah telah menyediakan pesanan, pesanan melalui Google Form. Okey, sehari sebelum persekolahan, pihak guru kelas akan masukkan borang pesanan di dalam setiap WhatsApp kelas tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pesanan berdasarkan yang dalam Google Form tersebutlah. Dalam kita akan bagi dalam bentuk combo ataupun bentuk set A atau set B. Okey, pilihan makanan tuan-tuan dan puan-puan orang kata taklah macam sebelumnya. Okey, bila ada norma baru ini, orang kata agak terhadlah. Ya, kita orang kata memudahkan. Yang penting di segi pemakanan kita jaga, dan juga orang kata penyediaan makanan itu adalah untuk memudahkan anak tuan-tuan dan puan-puan. Semasa orang kata persediaan pemakanan mudah, lepas itu memudahkan anak tuan-tuan puan-puan untuk semasa proses makan tersebut pun mudah. Jadi orang kata tidak berlakulah sebarang masalah tumpahan dan sebagainya, ya. Jadi seperti mana apa yang terada dalam set yang telah ditetapkan dengan harga yang ditetapkan, itu yang tuan-tuan dan puan-puan pesanlah. Okey, jadi tuan-puan tengok situ, isi, kemudian pihak kantin akan uruskan. Jadi di sini saya galakkan jugalah tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa sudu sendiri, ya, agar orang kata lebih terjaminlah dari segi kebersihannya, ya. Sudu sendiri. Kalau ada yang nak bawa bekas sendiri pun tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia bawa bekas kosong saja, kemudian kita isikan makanan bekas kosong tersebut, ya. Dan lagi satu, saya mintalah mohon tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa plastik. Maksudnya bila dah makan, kemudian kita masukkan dalam plastik tersebut, diikat dengan kemas, letakkan bawah meja. Kemudian bila waktu balik sahaja, anak tuan dan puan bawa balik ke rumah, ya. Okey, kalau yang tidak mampu menyediakan bekas tersebut, tak apalah, tidak masalah. Kita anak tuan-tuan makan dalam bekas yang telah disediakanlah oleh pihak kantin, ya. Bila makan tersebut, masukkan dalam plastik dan disimpan bawah meja dulu. Waktu balik, ya, kita akan sediakan sebuah tong yang besar, akan bawa plastik mengambil sisa makanan tersebut, dan kita akan buang sebelum pulang ke rumah. Maksudnya dia akan buanglah di tempat khas yang telah disediakan, ya.
Okey, dan juga digalakkanlah tuan-tuan dan puan-puan menyediakan minimal air kosong ya tuan-tuan puan-puan, sebelumnya air kosong ya, sebab jika air yang ada berperisa ni takut kalau tumpah ya, nanti orang kata masalah lah sikit ya, segi nak mencuci dan sebagainya. Okey, sebelumnya air kosong itu lebih baik ya. Dan juga dan tuan-tuan dan puan-puan juga diharap juga ya, ingatkan anak-anak supaya sentiasa bila dibawa makanan sendiri tu tidak berkongsi makanan. Contohnya ni kawan anak sikit, tidak maklumkan kepada anak tuan-tuan puan-puan, jangan kongsi dengan kawan. Ini adalah orang kata memastikan ya, tidak orang kata berlaku kejadian tidak inilah. Okey tuan-tuan, ingatkan anak-anak, ini untuk makan alung saja. Kita panggil alung kan tu, anak kita alung kan. Ni untuk alung, jangan kongsi dengan kawan. Itu. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, alamak tak sempat lah nak buat COD, tak sempat. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pesanan apabila guru masukkan dalam COD tersebut, Google Form tersebut dah pilih, malam tersebut tuan-tuan dan puan-puan kena siap saja. Sebab apa? Kalau esok pagi takut berlaku sibuk sikit ya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlupa, maklumkan kepada guru kelas lah dengan segera. Okey, sebab guru kelas pada awal pagi ya, guru kelas akan berada di dalam kelas. Awal pagi guru kelas, setiap kelas ada guru kelas dan pembantu akan berada di kelas untuk menyambut anak tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengambil suhu anak yang telah dekat stiker tadi ni untuk dicatat, dan juga untuk mencatat kehadiran, dan juga untuk kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan terlupa kata nak buat COD, okey, maklum pada guru kelas dengan segera yang mungkin untuk guru kelas mengambil order. Okey nah tuan-tuan. Lepas itu anak tuan-tuan dan puan-puan makanan kelas ya, makanan kelas maksudnya tidak ada perakan apa, memang tidak ada perakan apa, makanan kelas tersebut ya, maksudnya pusat kantin akan bawa makanan tersebut, beri kepada guru kelas akan edar mengikut apa yang telah diorder oleh tuan-tuan dan puan-puan. Makan dia akan diurus oleh guru kelas, akan dipantau oleh guru kelas makan. Kita akan panjangkan ya sesi rehat tersebut setengah jam ya, lebih awal. Jadi kita akan setelah selesai semua makanan, sisa makanan telah disapu dan apa semua, ada makan, sudu apa semua, masuk dalam pasir dan ikat dengan betul lah, dengan guru kelas akan pantau lah semua itu. Okey. Dan lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta juga dapat membawa sendiri ya, tuala kecil ataupun sapu tangan kecil untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak boleh kan tisu pun tak mengapalah. Okey. Sebab dia orang tak boleh bergerak. Okey, bergerak ke tandas. Okey, tidak boleh bergerak untuk mencuci tangan sebagainya. Jadi apa guna tuala kecil dengan tisu ataupun sapu tangan tersebut? Untuk dia lap mulut, sapu tangan ya, mana kalau ada kotoran, kemudian last sekali untuk cuci meja kalau ada sisa makanan dan sebagainya. Itu ya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong bawa, boleh sediakan, minta tolong sediakan ya, tolong sediakan sapu tangan kecil ke, tuala kecil ke, ataupun tisu ya, tisu masuk siap-siap. Kalau takut beli yang yang pack kecil tu kan, masuk siap-siap dalam beg. Okey. Di samping itu pihak sekolah ya, pihak guru kelas pun akan sediakan jugalah tisu ya, tisu, tapi orang kata untuk orang kata lebih menjimatkan ya, lebih memudahkan ya, tuan-tuan pun pasal orang kata lebih orang kata yakin, boleh bawa daripada rumah lah. Okey, itu semasa makan. Okey, semasa makan nanti dalam simulasi ada akan ditunjukkan nanti.